Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. وما توفيقي وما توكلي إلا على الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Saya muliakan Tuan Pengursi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh tuan kuasa masjid, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, tuan-tuan dan puan-puan para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan peluang yang amat berharga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengecapi dan menikmati nikmat penghidupan di atas muka bumi Allah taala ini. Kita sudah berada di pertengahan bulan Zulqa'dah. Kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan saja umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita masih lagi diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus tergolong daripada golongan yang beristiqamah memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya beristiqamah untuk menghadiri salat fardu secara berjamaah. Sebentar tadi kita dapat menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Allah taala masih lagi menganugerahkan kita dengan nikmat istiqamah untuk terus berada di dalam taman-taman syurga Allah di dunia ini, iaitu majlis-majlis ilmu. Dalam proses kita untuk mempelajari, bertadabbur dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sememangnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadikan ianya sebagai panduan di dalam penghidupan kita, supaya penghidupan kita senantiasa berada di atas siratal mustaqim insya-Allah. Jadi kita masih lagi bersama-sama dengan surah Al-Mudassir, ayat-ayat yang terakhir surah Al-Mudassir. Pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan penghuraian penafsiran ayat yang ke-49 surah Al-Mudassir. Jadi sebelum kita nak teruskan pengajian kita pada malam ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai mensyukuri kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan sama-sama buka majlis kita dengan umul kitab. Moga-moga dipermudahkan oleh Allah pengajian kita dan kita akan sama-sama baca ayat. Kita ulang balik pada ayat 48 hingga ayat yang terakhir, ayat 56 insya-Allah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة. فرت من قسورة. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة.
كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمد لله barakallahu lana wa lakum jami'a. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pengajian yang lalu surah Al-Mudassir pada ayat 38 hingga ayat 48 yang kita pelajari pada minggu lepas, pengajian yang lepas, telah berlaku dialog, perbualan antara penghuni syurga dengan penghuni neraka. Sebelum itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penegasan bahawa setiap orang, setiap manusia, setiap individu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia lakukan semasa hidup di dunia. Semuanya berdasarkan apa yang dibuat semasa berada di dunia. Ini ketika berada di padang mahsyar, ketika berada di hari kiamat. Melainkan kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, yang dipanggil sebagai golongan kanan. Orang beriman ini penghidupannya senantiasa berada dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini akan berada di dalam syurga Allah. Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin, berada di dalam syurga Allah, berada di kamar-kamar, di bilik-bilik yang tinggi, bertanyakan kepada penghuni neraka yang berada di tempat yang bawah. Tanya soalan, kenapa kamu ni boleh masuk neraka sakar ni? Mereka pun jawab, yang pertama sekali, kerana kami tak semayang. Lam naku minal musalli, kerana kami ni tak semayang. Hubungan dengan Allah kerana tidak salat. Ini perkara pertama yang menyebabkan manusia dihumbankan ke dalam neraka sakar. Bab tak semayang ni kita sedih. Masyarakat kita dah kena ujian yang besar sebegini pun masih lagi ramai yang tak semayang. Kita lalu maghrib-maghrib tengok penuh kedai. Time maghrib ni lah macam ada ceramah, bersusun-susun kereta dekat kedai makan. Allahu Akbar. Ingatkan ada ceramah perdana maghrib-maghrib ni. Pergi makan, bawa anak pergi makan, pergi pasar malam. Allahu Akbar. Ini sebab yang pertama yang menyebabkan manusia terhumban ke dalam api neraka. Tapi ramai yang tak sedar diri. Ramai yang masih lagi sibuk dengan dunia. Kalau mereka belajar, mereka tahu inilah penyebab pertama, kerana mereka disebabkan penyebab utama yang menyebabkan mereka terhumban ke dalam api neraka sakar. Tuan-tuan, kita rasa, kita yakin penuh masjid ni. Tak ada kat kedai makan orang. Kedai makan semua tutup waktu semayang. Macam kat Mekah, kita pasal tidak ada penguasaan.
dalam bab itu. Akhirnya nak harapkan sendiri-sendiri payahlah. Hari itu tak ada kat kedai makan pasal Covid. Tak ada lah dekat kedai makan. Semua kedai makan tutup. Kau kena terima kasih dengan coronavirus ni. Tapi dah boleh buka kedai makan, waktu maghrib dia tak pergi pula masjid, pergi makan pula. Patutnya kena mengambil keinsafan, kena muhasabah diri. Jadi yang pertama hubungan dengan Allah, yang kedua hubungan dengan manusia yang menyebabkan dilemparkan ke dalam api neraka sakar apabila tidak memberi makan kepada orang miskin, tidak menyumbang. Sedangkan duit yang ada pada kita ada milik orang-orang miskin di dalamnya. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sebab yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, duduk bersama dengan orang-orang yang sesat, orang-orang yang batil, yang membicarakan kebatilan. Dan seterusnya yang keempat, kerana selalu mendustakan akan hari kiamat. Sampailah kata Allah, hatta atana al-yaqin, sampai waktu meninggal, mati. Masa tu kata Allah, fama tanfa'u syafi'in, tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Pada masa tu mereka akan ketahui bahawa tidak ada siapa yang boleh tolong mereka, tak ada siapa yang boleh bagi syafaat. Walaupun bapa dia orang alim, anak dia orang alim, masing-masing dengan amalan masing-masing. Itu yang kita telah pelajari pada pengajian yang lalu. Kita sambung lagi. Nah, tuan-tuan, kalau dalam bahasa Arab kalau dia guna perkataan fa tu, maknanya dia terus berlaku. Bila meninggal je barulah tersedar, Allah tak dapat, rupanya tak. Orang-orang yang di sekeliling kita ni, yang kat dunia dulu boleh bantu kita, semua tak boleh bantu. Sebab tu dia guna fa di situ. Dia panggil at-tatabu'. Terus dia berlaku, terus dia perasan, terus dia tersedar. Kemudian Allah Ta'ala guna fa lagi pada ayat yang ke-49 ni, fama lahum anit tadhkirati mu'ridin, maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling daripada peringatan Allah. Yakni mengapa orang-orang kafir yang ada di hadapanmu itu berpaling daripada ajakan dan peringatanmu kepada mereka. Allah Ta'ala kata, kenapa orang kafir ni berpaling daripada peringatan Allah, berpaling daripada tak nak ikut Islam, tak nak masuk Islam. Kalau kita pula orang Islam, ambil pengajaran kenapa kita ni dah le Islam, dengar khutbah paling tidak pun pada hari Jumaat, Allah Ta'ala turunkan musibah lagi dengan gerhana matahari pula baru ni. Kenapa masih nak berpaling daripada peringatan Allah? Kenapa masih tak nak mengambil muhasabah diri, tak nak cermin-cermin diri, tak nak bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Allah Ta'ala tanya. Seolah-olah mereka, Allah Ta'ala gambarkan mereka ni lari daripada peringatan, lari daripada agama, lari daripada beramal dengan agama, macam ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah, seakan-akan mereka itu keldai liar yang lari terkejut, lari daripada singa. Macam Allah Ta'ala gambarkan macam seekor keldai liar yang lari daripada seekor singa. Bukan main lari dia. Macam itulah orang tak nak beramal dengan agama, jauh daripada masjid, macam-macam lari je. Tengok orang agama lari, tengok jumpa tok-tok guru lari, jumpa orang baik dia lari, nampak je lari tempat lain. Takut kadang kalau bertembung orang tu bagi salam, kadang tanya, jomlah ajak pergi masjid, tak nak pergi masjid, ajak pergi kuliah, tak nak. Nabi Allah Ta'ala kata macam lari keldai yang lari daripada singa. Bayangkan macam mana kalau keldai lagi daripada singa. Kita sendiri pun lah kalau lagi daripada singa macam mana? Mencecit lagi, agak terkencit-kencit dengan terkencing-kencing dengan,
melolong-lolong, menjerit-jerit. Macam itulah keadaan orang yang Allah Ta'ala gambarkan betapa tak naknya, betapa menolaknya diri mereka terhadap agama ni. Tak naknya beramal dengan agama. Begitu sekali, macam lari daripada singa. Ni gambaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala nak ceritakan betapa kerasnya hati manusia. Manusia yang tak nak beramal dengan Islam, manusia yang menolak untuk datang ke rumah Allah, manusia yang tak nak buka hati dia untuk datang ke taman-taman syurga Allah di dunia ni. Kalau kat dunia pun tak nak duduk taman syurga, macam mana kita nak berada di raudatun min riyadil jannah besok di akhirat kelak? Bagaimana doa yang orang doakan kita, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Bagaimana doa itu nak dimustajabkan oleh Allah? Nak supaya imam doakan kita, orang yang hidup doakan kita besok supaya kubur kita menjadi satu taman daripada taman-taman syurga. Sedangkan kita kat dunia pun tak nak duduk dekat taman syurga. Allahu akbar, wal iyazubillah. Minta pada Allah diberikan nikmat istiqamah, diberikan keikhlasan tuan-tuan duduk di taman ilmu ni, duduk di taman syurga, dan minta Allah Ta'ala bagi hidayah kat kita terus istiqamah berada di taman-taman syurga Allah. Tak kira lah, jangan pilih ustaz, ada banyak ilmu duduk, jangan pilih tok guru. Kita ni kadang milih-milih, yang slow je tak berapa penat orang dengarlah. Kurang-kurang dapat juga rahmat malaikat doakan kita. Ni memilih pula. Jangan memilih. Duduk je taman ilmu ni, duduk di taman syurga ni, supaya besok kubur kita besok akan jadi macam taman syurga, luas mata memandang segala nikmat-nikmat syurga. Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam kubur kita, dah macam duduk dalam syurga. Kalau baca dalam kitab Mustikah Hadi dalam bab beriman kepada hari kiamat, tuan-tuan boleh jumpa bagaimana diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala persalinan, segala nikmat-nikmat syurga akan diberikan kepada penghuni kubur, ahli kubur ni, yang kuburnya menjadi raudatun min riyadil jannah. Sama juga dengan yang kubur tu menjadi hufratun min hufarin niran, satu lubang daripada lubang-lubang api neraka Allah. Segala kala jengking, ular besar, segala binatang-binatang yang berbisa, yang datangnya Allah Ta'ala kirim datangnya daripada api neraka Allah, bukan dunia, daripada neraka datang. Ular-ular tu semua kala jengking, gigit kita, belit orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tak nak beramal masa hidup di dunia ini. Ini perkara yang kita kena ambil tazkirah, mengambil peringatan. Sebab itu kita jangan jadi orang yang mu'ridin, orang yang berpaling, yang membangkang. Dah lah berpaling, bangkang pula. Dah lah tak nak dengar, pusing belakang, kemudian bangkang pula, ngata pula, kutuk pula orang yang datang belajar majlis-majlis ilmu. Siap sekat lagi orang datang belajar pun ada. Allahu akbar, wala iyazubillah. Ini dia tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita doakanlah saudara mara kita, rakan-rakan kita seagama ini diberikan hidayah oleh Allah supaya bersama-sama dengan kita. Biarlah masjid kita penuh, datang semayang berjamaah, sebelum kita tidak diambil peluang oleh Allah untuk datang berjemaah nanti. Kemudian dikata Hammad bin Salamah berkata daripada Ali bin Zaid, daripada Yusuf bin Mihran, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-asad, singa dalam bahasa Arab disebut sebagai kaswara. Dalam bahasa Arab perkataan seerti dengan al-asad adalah kaswara. Qaswara diambil daripada bahasa orang Habsyah. Sedangkan dalam bahasa Parsi syir, dan dalam bahasa Nabat adalah oba, kata dia. Okey. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala sebut, bal yuridu kullu mri'im minhum ayyuta suhufan munasyarah. Bahkan tiap-tiap daripada mereka berkehendakkan supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. Maksudnya apa?
Masing-masing orang-orang orang-orang daripada orang-orang kafir itu nak apa, diturunkan kitab kepadanya sebagaimana yang Allah Taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pendapat Mujahid dan lainnya. Ini sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'am, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya rusulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Bukan main lagi, nak juga jadi macam Nabi, nak juga kitab ni diturunkan dekat mereka. Bila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata kami nak juga, kami tidak akan beriman sehinggalah diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah Ta'ala lebih mengetahui di mana mereka menempatkan tugas kerasulan itu. Orang kafir dia kata boleh aku beriman, tapi syaratnya wahyu tu turun dekat aku juga. Quran tu turun dekat aku juga, ayat-ayat tu turun dekat aku juga, baru aku boleh beriman. Macam tu sekali. Sedangkan wahyunya hanya diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita tak boleh terima wahyu. Tak boleh terima wahyu. Cuba orang-orang yang beriman, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala bagi ilham dalam mimpi. Allah Taala bagi, dia panggil ilmu laduni. Ilmu laduni ni tuan-tuan, ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beramal dengan Islam, beramal dengan apa yang dipelajari. Dia amal sungguh-sungguh kerana Allah, bukan kerana manusia, maka dia akan dapat ilmu yang dia tak pernah belajar pun, Allah Taala ajar dia dalam mimpi. Subhanallah. Itu dia panggil ilmu laduni. Kemudian dalam sebuah riwayat daripada Qatadah, mereka ingin dibebaskan tanpa berbuat apa-apa. Maksudnya apa? Mereka nak supaya dibebaskan tanpa buat apa-apa. Senang banyak, nak senang banyak, tak payah buat apa-apa, nak dibebaskan daripada api neraka Allah. Kalla bal yakhafuna al-akhirah. Allah Ta'ala kata, sekali-kali tidak, sebenarnya mereka ni tak takut pun akan negeri akhirat. Mereka ni tak ada lah, memang tak takut pun dengan negeri akhirat ni. Tak rasa takut pun akan mati. Lebih-lebih lagi nak takut dengan padang mahsyar, dengan perhimpunan dekat padang mahsyar. Hanya sahaja kebinasaan, kerosakan mereka itu disebabkan kerana mereka mengingkari dan mendustakan hari akhirat. Kita kebanyakan orang Islam, dia tak dustakan. Dia yakin, dia tahu adanya kematian, adanya pembalasan, tapi mendustakan amalan. Yang amalan tu yang tak nak buat. Duk layan syaitan, duk layan nafsu. Lepas tu tak nak berusaha, nak berdoa kepada Allah Ta'ala untuk minta kekuatan supaya Allah Ta'ala bantu untuk menjadi orang-orang yang beramal saleh. Jadi Allah Ta'ala kata, kalla bal yakhafuna al-akhirah kalla innahu tazkirah. Sekali-kali tidak, demikian halnya sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan, yakni benar, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Allah Ta'ala nak beritahu Al-Quran ini merupakan satu peringatan. Orang yang baca Quran, dia akan dapat ambil peringatan. Orang yang belajar Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran, dia akan dapat peringatan. Baca Quran dengan terjemahan pun kita boleh dapat peringatan, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kalau kita belajar tafsir pula, lebih-lebih lagi akan menimbulkan keinsafan. Allah Ta'ala beritahu macam-macam cerita orang baik, orang jahat, balasan baik, balasan buruk. Semua dibercerita, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita boleh mengambil peringatan. Kemudian Allah Ta'ala sebut akhirnya, faman syaa'a dzakarahu, faman syaa'a dzakarah. Maka barang siapa yang menghendaki, nescaya dia mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Siapa yang nak, dia ambillah pengajaran. Masalahnya yang tak nak.
Yang nak dia ambil pengajaran daripada Al-Quran, ambil pengajaran daripada huraian Al-Quran, iaitu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Dan mereka tidak akan mengambil peringatan, tidak akan mengambil pelajaran daripada Al-Quran kecuali jika Allah Ta'ala menghendaki mereka. Kita ni pasal apa yang tak boleh ambil peringatan? Pasal Allah Ta'ala tak nak kita ni mengambil peringatan daripada Al-Quran. Kita Allah Ta'ala tak khendaki. Sebab itu kena banyak berdoa pada Allah. Kita minta Allah Ta'ala bagi hidayah. Sebab itu Allah Ta'ala ajar setiap kali semayang, orang yang semayang dia tetap akan baca doa ihdinas siratal mustaqim. Itulah doa, tuan-tuan. Doa minta hidayah. Kenapa kita minta hidayah daripada Allah sedangkan kita memang dah datang masjid ni, memang dah dengar kuliah ni, memang kaki kuliah, tapi kita tetap minta hidayah daripada Allah? Pasal hati kita ni, tuan-tuan, berbolak-balik. Nanti satu masa kita akan jadi boring, jadi bosan, kita tinggal. Jumpa pula kawan-kawan yang jenis pula yang jenis tak nak datang ni. Habis. Kita pun dah tengok dah tak ada, dah lesap. Dah lah ni muka-muka glamournya pun bukan ramai pun. Ni lah daripada hari tu sebelum PKP ni. Tak ada muka lain pun nampak. Tak bertambah pun lagi. Jadi kita minta. Sebab itu setiap kali orang yang semayang, dia akan minta hidayah daripada Allah supaya dia senantiasa berada di atas siratal mustaqim. Lepas semayang, masa berdoa, minta lagi Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah Ta'ala bagi petunjuk dan hidayah kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Jadi jangan jemu minta hidayah, dan jangan jemu berdoa kepada Allah. Sebab itu Nabi ajar doa. Nabi kata berdoalah kepada Allah. Doa apa? Allahumma ya muqallibal qulub ni. Jangan tinggal baca doa. Sebab itu dalam semayang pun Nabi ada ajar doa ni. Lepas baca tahiyat fil alamina innaka hamidun majid, ada doa Allahumma ighfir li ma qaddamtu tu wa ma akhartu. Di akhirnya Allahumma ya muqallibal qulub. Nabi sendiri baca doa tu. Nabi sebagai Nabi pun tak tinggal baca dalam semayang dia. Ini kan kita, tuan-tuan. Hati jenis berbolak-balik ni. Pasal memang sifat hati ni, sifat hati ni berbolak-balik. Sebab itu dinamakan qalbun. Qalbun asal daripada perkataan qallaba, yuqallibu, berbolak-balik. Kejap suka, kejap tak suka, kejap boring, kejap teruja. Sebab itu kita kena senantiasa baca doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Allah Ta'ala akhiri ayat dia, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan kamu tidak akan mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasyaun. Allah Ta'ala bubuh ma tu dipanggil ma nafi. Allah Ta'ala nafikan. Kita sendiri tak boleh nak, kita sendiri tidak boleh menentukan apa yang kita nak itu jadi. Illa ayyasha Allah, melainkan apa-apa yang telah dikehendaki, ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, doa itu boleh qada dan qadar itu boleh diubah dengan doa. La yuraddul qada'u illa bid-du'a. Sesuatu ketetapan Allah Ta'ala itu boleh diubah dengan doa sahaja. Dengan doa. Orang kata mati tak boleh ubah, dah tetap. Mati pun boleh ubah. Kita boleh diberikan umur yang panjang kalau kita senantiasa berdoa pada Allah, minta Allah Ta'ala panjangkan umur. Tapi janganlah sampai nyanyuk. Minta Allah Ta'ala, kalau panjang umur pun jangan sampai nyanyuk, sampai sakit, sampai tak boleh nak semayang pula. Dah kena pakai beg najis bawa aku lukili. Semayang pun orang kata semayang menghormati waktu, tak nak macam tu, nak kita sihat. Panjang umur dalam keadaan yang sihat. Jadi Allah Ta'ala nafikan. Apa yang kita nak belum tentu kita dapat. Tapi yang Allah Ta'ala nak kepada kita memang akan kita perolehi. Walaupun perkara itu perkara yang kita rasa macam tak sedap, tak selesa, tapi tetap ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala akhiri, huwa ahlut taqwa
wa ahlul maghfirah. Orang yang Allah Ta'ala kendaki itu untuk dapat hidayah Allah, siapa dia? Ahlut taqwa, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, sampai dipanggil ahli. Orang yang ahli ini makna memang jaga diri dia, senantiasa mentaati perintah Allah, jauhkan diri daripada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang bertakwa. Dan wa ahlul maghfirah, orang yang Allah Ta'ala kendaki bagi hidayah ni siapa? Satu lagi, orang yang senantiasa mendapat keampunan daripada Allah. Kenapa? Pasal dia senantiasa minta ampun, istighfar semua, senantiasa beristighfar. Astaghfirullah, mulutnya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nastaghfirullah walil mu'minina wal mu'minat. Doakan, bukan saja minta ampun untuk diri sendiri, doakan sekali keampunan untuk orang Islam yang lain pula. Allahu akbar. Ini dua golongan ini yang Allah Ta'ala akan tetapkan kendaki dia senantiasa berada di dalam hidayah Allah. Orang yang senantiasa menjadi ahli takwa dan ahli maghfirah. Jadi kita kena berdoa kepada Allah supaya kita semua senantiasa tergolong daripada ahli taqwa dengan ahli maghfirah, insya-Allah. Berdoalah kepada Allah supaya kita dan ahli keluarga kita, ibu bapa kita, ahli keluarga kita, rakan-rakan kita, saudara mara kita, semua tergolong daripada ahlu taqwa wa ahlul maghfirah, insya-Allah. Jadi itu sahaja. Insya-Allah. 2 minit, 3 minit lagi. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa supaya kita diberikan nikmat istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadi ahli taqwa. Dengan cara kita pahami bahawa takwa ini apa? Takwa ini ialah takut kepada Allah. Sayyidina Ali kata takwa ni takut kepada Allah. Orang yang beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah, iaitu Al-Quran. Orang yang apa lagi? Yang senantiasa ada sifat qanaah, dan orang yang senantiasa bersedia untuk hari keberangkatan pulang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa yang ditakrifkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Moga-moga kita tergolong daripada golongan takwa ini, dan orang yang senantiasa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar siang dan malam, senantiasa mulut senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berselawat. Selawat pun boleh menghapuskan segala dosa-dosa kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan, moga-moga kita tergolong di pergolongan ini, dan kita semua akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, seterusnya dapat memasuki syurga bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, insya-Allah. Itu sahaja yang dapat kita perkatakan. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangguh majlis kita dengan baca surah wal asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min 'ilmika ya Rabbil Alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min بعده تفرقا مباركا معصوما. صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.